Okey, Assalamualaikum dan selamat datang ke Borak F1. Untuk video kali ini, kita akan buat podcast untuk review Japanese Grand Prix 2024. Dan yang menemani saya malam ini adalah saudara Zul dengan Hadi. Sihat Zul? Wah, tengah Sihat, sihat, tengah sihat. kunyah. Boleh makan, tak ada masalah. Tak adalah kita ni serius sangat tak ada nak makan. Boleh makan, boleh Baru minum. baru buka puasa. Baru buka KL, puasa. KL buka puasa lambat. Sekarang kau main lagi. Kalau ikutkan sekarang kita rekod pukul 11.45 malam Ah, Dia okay. tarawih dulu baru buka. Dia lain sikit. Hmm. Hadi sihat Hadi? Sehat, Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Okey, ini sahabat saya akan menemani saya pada malam ini. Sebelum saya mulakan, kita tengok sikit keputusan untuk Japanese Grand Prix 2024 daripada podium driver standing dengan constructor standing. Kita mulakan dengan podium. Podium yang kita tahu dijuarai oleh Max Verstappen, diikuti nombor 2 Sergio Perez dan Carlos Sainz daripada Ferrari di tempat ketiga. Untuk driver standing setakat ini, Max masih mendahului dalam driver standing dengan poin 77, diikuti oleh Sergio Perez, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lando Norris, Oscar Piastri, 7 George Russell. George Russell dan Fernando Alonso ni poin sama ni, 24. 9 Lewis Hamilton dan 10 Lance Stroll, dan 10 lagi driver di bawah tu saya tak baca kot. Nanti korang boleh tengok dekat laman web F1. Untuk constructor standing sekarang ini, Red Bull Racing mendahului dengan poin 141, Ferrari di tempat kedua 120, McLaren 69, Mercedes di nombor keempat poin 34, Aston Martin 33 poin nombor 5, RB Honda tempat ke-6, 7 Haas, 8 William, 9 Sauber, Kick Sauber Ferrari. Oh, nama dia Kick Sauber Ferrari, betul lah. Lepas tu 10 Alpine. Jadi Williams, Kick dengan Alpine ni masih belum ada point. Berikut adalah constructor standing. Okay, Zul. Kita terus Yo. kepada review Japanese Grand Prix 2024. Kita terus sentuh first kali insiden di lap pertama yang melibatkan Ricardo dan Albon. Apa kau rasa tentang insiden tu? Rasa bersalah ke macam ni? Siapa salah, siapa betul? Mungkin apa Okay. yang sepatut dibuatkan. Kadang-kadang kita tengok daripada mata fans, which is ada kamera, ada dan sebagainya. Hmm. Tetapi bila kau daripada maybe dalam sebagai driver, mungkin berbeza kan, pandangan kau limited dan sebagainya. Kalau tengok daripada POV ataupun cockpit punya kamera daripada Ricardo kan, Mhm. dia dia intention dia lebih kepada belah side left dia tau. Betul. Which is masa untuk last stroll kot. Aku rasa. Ini aku rasa dia tak perasan Mhm. Albon ada dekat sebelah tu. Mhm. That's why dia macam try to, macam orang kata apa, ambil wide sikit kan. Wide line sikit before dia turn to turn 3 aku rasa. So, itulah insiden tu yang bawa kepada red flag. First lap. Nak kesian dekat Albon sebenarnya. Aku rasa Albon karma. Aku rasa dia karma. Dia pakai kereta Logan itu kan. So ni lagi kereta ni pun dia barai juga. Dengan cerita kereta tu akan dia bawa balik ke Britain dulu. And then akan repair before dia balik fly ke China balik. Sebab diorang still, aku rasa tak silap aku terbaca, diorang tak ada chassis ketiga lagi tau. Faham tak? Mana ada dua je. Pakailah dua tu, repair lah apalah. Aku tak tahu lah macam mana. Tapi macam, yelah, karma kesian ke aku. Nak kata kesian pun kesian ke sebab dia tak salah pun. Dia dah tak ada pergi mana dah. Dia kat rumput dah masa tu kan. So, kalau nak put blame, memang put blame on Ricardo lah. Tapi sebenarnya bila first lap ni, First lap, aku first rasa turn ni, dia macam, kalau aku tak silap aku, steward pun kata no further investigation tau. Aku rasa pun Danny Rick pun tak dapat penalty point ke apa ke. Aku rasa tak silap aku lah. Sebab dia first lap kan, mula-mula lagi semua rapat-rapat lagi kan. Dengan track Suzuka ni, sebenarnya track dia tak lebar sangat pun sebenarnya. So susah lah untuk overtake, especially nak ada space yang clear sikit kan untuk mula-mula tu kan. Tak banyak aku nak cerita pasal tu. Cuma kalau nak put on blame Ricardo lah. Sebab dia tak tengok belah kanan. Dia fokus kat belah kiri kan. Tapi ya, benda
Aku rasa kesian dekat William lah. Aku tak tahu macam mana. Diorang punya isu chassis diorang ni Hmm. tak cukup. Macam tu lah Itu je. tak, okay. Sebab tiba-tiba Hadi hilang, tapi it's okay. Tadi lah. Untuk aku lah, macam aku, yalah, kita direct je sebenarnya. Memang Daniel Ricciardo punya kesalahan. Cuma kalau siapa yang pernah setidak-tidaknya pernah merasai melalui game ke F1 23 ke 22, tak kisahlah, any F1 game, kita kena faham yang dia punya keadaan track untuk sektor pertama tu, daripada turn 1, turn 2, turn 3 tu, dia saling berkait. Di mana kalau kau dah compromise kau daripada first turn, second turn tu, nanti third, fourth tu dia akan compromise kau punya speed. Dan jadi kat situ kita faham, sebab Ricardo dah anticipate untuk masuk turn kedua tu kan, daripada F1 dia anticipate dia akan make wide sikit. Jadi mungkin sebab Albon tu sebenarnya dia bukan side by side, dia dah di belakang. Maybe sebab dia, memang kita tengok daripada POV jentera Ricardo, nampak Ricardo lebih pada anticipate daripada left side, sebab dia tak expect ada orang akan cuba selit daripada right side. Malah Albon pula cuba selit dekat right side, sebab dia memang bila kau dah ambil first turn tu kan, belok ke kanan, kau akan macam wide sikit ke kiri, dan kau tak jangka akan ada orang selit situ nak cuba battle tiga belah-belah tu kan. Maksudnya kau tengah-tengah, kau ada orang kiri, ada orang kanan. Sebab keadaan track yang pusing kanan, pusing kiri, yang berturut-turut macam tu, kalau two way battle mungkin okey, tapi bila three wide macam tu macam agak sukar lah. Jadi aku boleh katakan dia bukan intention lah, bukan sengaja untuk Dia tak sengaja dia bukan saja untuk orang kata close the close the track. close the door kan. Dia bukan close the door untuk Albon tersebut, tetapi dia memang anticipate untuk turn seterusnya. Adakah aku nak kata salah Albon? Aku tak salahkan Albon lah. Of course, this is a racing. Kau selagi ada ruang, kau nak dapatkan peluang kau lah kan. Sebab kalau kau late sangat, contohnya kau memang bagi ruang, mungkin kau kena overtake, sebab lepas tu belok ke kiri. Bila belok ke kiri, of course Daniel Ricciardo dapat kelebihan, Lance Stroll di sebelah kiri dapat lebih kelebihan berbanding kau kan. Jadi kat situ dia tak nak compromise lah kau punya kedudukan atau position. Jadi untuk yang insiden tersebut ni, aku sebenarnya direct je. Of course red flag, of course kita memang tahu Ricardo yang salah, tetapi ada ceritanya adalah dia dengan sengaja, intention ataupun tidak. Itu yang kita rasalah jadi mungkin aku setuju dengan Zul apapun yang tentang insiden tersebut. Jadi dia bukan intention bukan intention dia untuk melanggar Albon, bukan untuk sengaja defense dia punya position, tetapi disebabkan traffic yang penuh, keadaan track yang sempit dan sebagainya. Okay, kita move on daripada insiden tersebut. Seterusnya aku rasa mungkin kita benda ni berkait lah antara antara dua team, antara team Ferrari dengan McLaren. Untuk Japanese Grand Prix ni, semasa dan di awal sebelum perlumbaan, biasalah aku benda ni yang aku cakap dengan Zul sekarang ni adalah dalam video, tetapi pastinya aku akan ada banyak lebih cakap sebelum kita buat review ni, ataupun sebelum race, yang kita menganggarkan McLaren akan lebih unggul di Japanese Grand Prix. Kita kata mungkin Zul pun ada tengok, dia kata McLaren punya track, ibaratnya track lah, fast turn kan, bukan Ferrari punya kata filosofi lah untuk track macam ni. Jadi kita pun menganggarkan, aku rasa ni podium McLaren yang naik ni, mungkin 3-4 ni McLaren, mungkin Ferrari dapat 5-6. Tetapi keputusan di Japanese Grand Prix di hujung ni adalah berbeza berbanding ni berbanding yang kita anggarkan. Mungkin daripada strategi, aku rasa ada kesilapan di bahagian McLaren, dan dalam masa sama Ferrari pun menunjukkan satu strategi yang baik, di mana Leclerc dengan one stop dan Carlos Sainz betul-betul push the car to the limit untuk mendapatkan posisi tersebut. Kalau daripada Zul sendiri,
mungkin berkait antara McLaren dan Ferrari. Sebab aku rasa susah untuk pisahkan perbincangan kalau Ferrari saja, kalau McLaren saja, sebab dia saling berkait untuk bukan isu ni, untuk isu ini kan. Battle. It's about battle. Jadi aku rasa kita kaitkan dia lah antara dua-dua pasukan ni untuk sepanjang Japanese Grand Prix 2024, Zul. Okay. Okay, kalau kita nak start untuk Suzuka, kalau kita tengok last year punya result ataupun senang cerita data lah track ni, fast flow ni memang McLaren punya advantage, especially sector 1. Sector 1 pun bukan Red Bull yang purple memang Norris. Betul, Norris. PS3 pun PS3 pun cun juga sector, dia punya sector 1 sebab fast flow kan, left right macam tu kan. Itu memang kelebihan untuk McLaren dan itu yang kekurangan untuk Ferrari sebenarnya. So macam Norris dia dapat P3 kan, qualifying kan. So dia dapat P3 tu dia boleh beat Sainz, Alonso semua, Leclerc semua dia boleh beat sebab dia dah advantage. Yang belakang daripada Norris semua dah lost 2 tenths, 0.2 0.2 second daripada McLaren. So daripada McLaren dah execute ataupun optimize diorang punya qualifying punya result. And yelah sebab Suzuka ni memanglah dia ada long straight tapi tak semudah dijangka untuk overtake. So sebenarnya grid position tu sangat-sangat crucial, sangat penting. So McLaren dah dah qualifying dah dah quite solid lah kan. Memanglah dia tak dapat front row kan, susah nak beat Red Bull, tapi untuk best of the rest tu dia dah beat Ferrari, Aston Martin dan Mercedes. Cuma bila when it comes to race, sebenarnya aku ada tengok analisis, boleh jadi 50-50 sebenarnya. Boleh jadi Ferrari boleh jadi lebih daripada McLaren, ataupun McLaren jadi. Cuma bila nampak mula-mula tu nampak macam balance je, tapi aku rasa bila dah track tu start panas, Ferrari ada advantage. Sebab tayar wear Ferrari lebih better. Betul. Maksudnya degradation Ferrari lebih lambat berbanding dengan McLaren. So betul. kat situ yang aku rasa untuk season ni, dah 4 race ni, aku rasa kita dah boleh, as a Ferrari fan, aku happy gila. Betul. Sebab aku rasa aku dah nampak dah yang ada sinar-sinar. Diorang boleh challenge Red Bull untuk in term of long run punya pace tau. Sebabnya aku rasa FP2 aku terlepas pandang sebenarnya FP2 punya race simulation. Ferrari lagi better daripada Red Bull. Cuma Ferrari start daripada belakang. So dia tak dapat nak kacau, bukanlah kata nak beat Red Bull, meaning nak bagi fight dekat at least Checo kan, kalau tak boleh dekat Max tu kan. Betul. Cumanya dia kena start daripada Carlos, memanglah P4, but P4 still dia belakang Norris kan. Dia kena situation dengan Norris berapa, by the time 5-6 lap tengah battle, Red Bull, both Red Bull dah jauh lah kan. So Ferrari kalah dekat qualifying. That's why dia tak dapat maximize result. Mungkin aku nak potong sikit, tapi itulah dalam interview dengan Fred Vasseur pun dia kata kita dah ada good pace in the race, maksudnya long run. Cuma kita sekarang nak improve dalam qualifying kan. Dia ada cakap kan, kalau kau perasan ada satu salah, betul. ada interview dekat Fred Vasseur tentang Japanese Grand Prix. So itu adalah salah satu. So sekarang kita dah nampak tau, at least Ferrari tu improve lepas Fred. Macam kita cakap, memang nampak improvement yang significant daripada kita faham lah, tak adalah significant nampak sangat, tapi slowly kan, slowly getting better. Macam last 2 season degradation teruk gila-gila. Memang pakai sekejap macam mana pun Ferrari terpaksa pit dulu kalau sebelum ni. So dia orang tak boleh nak go, orang kata lebih go long beyond, orang kata at least maximum untuk stint tersebut. Macam contohnya pit window dah masuk 15 lap ke 15 sampai 20 kata kan. Dia memang tak boleh nak pit full sampai 20. Mesti macam 17, 15 dia dah kena tukar. 15 tu pun kadang tak boleh. Kadang-kadang ada setengah-setengah track tu tak boleh. Contohnya track yang terlalu panas, yang memang perlukan high speed corner yang tinggi, memang tak boleh. Tapi ni nampak ada certain yang macam kita boleh dengar kalau saya kata okay, aku rasa still yakin dengan this stint aku boleh go lagi. So kita kata okay, dia kata I'm happy ke, kita I'm still okay with the car. So dia kata boleh go long lagi untuk stint ni. So kat situ kita okay, dia dah ada improvement daripada sudut aerodynamic dan untuk tayar degradation punya
wise tu dah okay. Strategi tak blunder. Macam mana? Memanglah kita nak fight dengan bukan kita lah, maksud aku Ferrari nak fight dengan Red Bull tu agak sukar dalam betul, tapi dia tak kalah dengan McLaren. Itu yang kita nampak. Dia punya strategi tu tak kalah dengan McLaren. Sebab ada setengah-setengah strategi tu kalau kita tengok macam ini Carlos je boleh pergi jauh kan. Macam Leclerc ni kemungkinan nombor 5 ke 6 macam tu kan. Tetapi somehow dia buat sampai dua-dua tu rapat kan, 4-5 kan. So very good lah kat situ. Mungkin yang Zul rasa daripada sudut McLaren pula macam mana Zul? McLaren firstly kesian dekat Norris lah kan, sebab dia start P3. First team tu dia okay. Tapi bila kau nak fight dengan team yang aku rasa team yang better daripada segi race pace, Ferrari lagi better lah daripada McLaren. Tapi maknanya strategi kau tak boleh silap. Macam Saudi, ingat tak Norris dengan Hamilton tak pit masa safety car ke apa kan? Itu. Safety car, so dia stay out. Betul. Itu maknanya dia stay out, ataupun senang cerita dia drag lambat sikit pit. Tapi masa dekat Suzuka ni dia pit Norris terlalu awal pula. First stint tu aku rasa 15 lap dia pakai. Betul. Macam takkan 15 lap kau dah masuk. Time tu bukannya scrap hard ke apa ke kan? Dia masuk ikut tu fresh. Dia masuk ikut Leclerc. Ingat tak? Dia masuk ikut Leclerc. So kat situ kita dah kata ni memang hilang podium. Memang hilang podium. Sebab waktu tu dia at least dia P3 tau waktu tu. Kan? Dia P3, at least dia P4. At least dia tak kalah dengan Leclerc. Yes, betul. Sebenarnya sebab tapi sebenarnya itulah dia strategi battle. Sebenarnya race ni sebenarnya best. Okay? Race ni sebenarnya best sebab dia perang strategi. Ada yang medium, hard. Lepas tu dengan bila ada red flag tengah-tengah tu, ada terus tukar hard daripada medium. So orang kata dynamic race story ke, so orang kata cerita storyline lah. Best lah. Dia macam lepas ni kita sampai kita dia ni dah pit ke belum? Kita sampai lost kan? Macam lost sebab semua orang pit dalam keadaan yang tak sama. Macam kejap dua kereta, satu kereta. Macam aku dah lost kat mana dia orang ni. So sebenarnya aku rasa crucial moment je bila Ferrari come out dengan Leclerc one stop strategy tu. Benda tu yang buat trigger McLaren tau. Diorang akan takut kita dah tak salah dah ni. So benda tu yang kacau diorang punya plan. Okay. Sebenarnya Norris tak perlu risau pasal Leclerc pun sebenarnya. Dia kena fight dengan Carlos kan. Tapi disebabkan Leclerc tu, benda tu jadi kacau diorang punya plan. So benda-benda ni jarang berlaku dengan Ferrari. Aku selama sangat dah tak jadi benda macam ni kat Ferrari. So aku boleh kata aku rasa as for now Red Bull perlu berhati-hati daripada segi strategi Ferrari bila diorang ada close fight dekat certain track. Okay. Mana kalau macam track yang betul-betul power, memang Red Bull ada advantage, dia tak perlu risau lah. Tapi bila ada contoh track yang susah nak overtake, yang gap sikit je, maybe Ferrari boleh buat kejutan lah. So aku sebenarnya aku happy gila dengan strategi ni. Cakap ni betul-betul dah improve lah. Selepas Inaki Rueda tu kena kick dengan Fred dah revamp strategis punya department kan. So nampak hasil dia slowly. Pit crew pun dah jarang dah kursa buat hal. Jarang sangat-sangat dah. Ada mistake sikit-sikit tak ada. Macam Red Bull lah, dia jarang, pit crew ni jarang buat mistake. Itu benda tu masih crucial. Sebab kalau aku rasa kau pun ingat dia masuk sekali dengan Norris tu, let's say kalau dia lambat, dia akan belakang Norris kan. Tapi pit dia 2.3, 2.4. So kalau untuk McLaren ni pit crew okey, tapi kadang-kadang ada masa tak konsisten lah. Cuma strategi tu daripada last season lagi, aku rasa ada few race last season dia orang boleh menang dengan Red Bull tau. Strategi, tapi disebabkan strategi dia orang tak on point kan. Adalah termasuk awal, kalau tak termasuk awal termasuk lambat. So dia orang kalah kat situ lah sebenarnya. Betul. So sayang especially untuk Norris lah. At least pasal dia boleh secure P3 tu. Tetapi yelah kita faham bila kita bandingkan dengan dua pasukan Red Bull, Ferrari ni, of course kita akan nampak McLaren ni tak bagus. Tetapi bila kita tengok dari sudut overall,
of course lah Zac Brown mesti happy kot. Kau last season start paling last sampai dekat summer break, tiba-tiba lepas summer break baru kau mengancam kan. So this year kau terus fight dekat orang kata top table punya pasukan. Of course it's a good it's a good result already. Tetapi yelah, dari situ kita boleh nampak kat mana yang dia boleh improvement. So aku rasa dia dah ada pace yang bagus, dia ada driver yang bagus, pit yang fast speed. So tinggal satu je. So kita boleh nampak dah. Okay, Dia ada benda sikit-sikit yang strategi je. Strategi tu kalau dia dah touch up, dapat orang yang betul, dia tahu pasal strategi yang lebih cantik. Yang strategi ni bukan hanya yang macam strategi sebelum race. Dia yang paling penting crucial ketika race tu, bila ada perubahan yang signifikan. Contoh macam ada red flag ataupun tiba-tiba kena undercut. Macam mana kau react? Adakah kau still biar je, stick pada kau punya plan, ataupun kau react lah dengan kau punya kena undercut tu, kau nak block ke ataupun kau do something lah. So di situ kita nampak macam McLaren punya decision ni kadang-kadang agak lambat. Banyak agak lambat. Decision making diorang lah. Macam kita nak buat apa ni? Dia dah perasan yang okay, Stint ni tim lain dah semakin, orang kata dah semakin laju, engkau dah semakin perlahan, diorang slowly catch up. Kalau aku masuk sekarang, confirm satu, kau akan ada masalah nak overtake orang-orang yang macam orang-orang yang di belakang driver sebelumnya ke, ataupun kau sangkut kat traffic. Itu antara-antaranya. Tapi selalu sangkut kat traffic, diorang boleh overtake. Memang dua-dua driver ni bagus. Cuma dia akan kehilangan masa lah. Contohnya tim lain dah masuk, kau tak masuk lagi, nak golong. Mungkin kau expecting much fresh tire untuk hujung-hujung race kan. Tapi selalunya kalau kita perasan tengok race-race yang sebelumnya atau ni, dia macam alah, kalau satu lap lagi mesti sempat. Satu lap lagi saya sempat, contohnya kan. So maksudnya dia orang terlambat untuk orang kata misjudge lah. Misjudge. Macam ada peluang ni tapi sebab satu lap terlambat. Contohnya kan. Kalau let's say pit awal 2 lap mesti boleh. Mesti boleh. Waktu kita macam hujung race, sayang Loris ke Piastri macam alah, dia orang ni macam kurang 1 lap lagi atau kurang 2 lap lagi. Maksudnya tu menunjukkan pit dia orang tu terlambat. Itu yang kita boleh nampak kan. Sebab dia orang boleh kejar. Dia bukan tak boleh kejar, dia orang boleh kejar. Pace dia orang bagus. So apa-apa pun is a good result untuk McLaren. Aku rasa shout out kepada dia orang memang. Lagi satu je aku nak mention. Satu je. Aku rasa maybe ada orang perasan. Cumanya kita angkat sikit lah Ferrari ni kan. Jarang-jarang puji Ferrari. Selalu angkat. Kita maki kan. Aku rasa daripada kita buat 2021, 2022, 23, kita hantam teruk-teruk je. Podcast kita hantam kita Ferrari. Aku yang fan Ferrari pun aku kutuk maki Ferrari. 3 season tu kita bantai. Masa dah sampai masa lah untuk bagi pujian sikit lah. Kita pujian. Sebab aku dah nampak pattern. And then bila kat Suzuka ni aku lagi aku rasa one thing yang betul-betul aku rasa okay, memang betul-betul kita dah improve. Maksud aku, dengan package yang ada ni, kau buat 2 stop ke 1 stop ke, kau boleh go. Faham tak? Leclerc, orang lain buat medium tu, even Red Bull 16 lap 15 lap kan. Leclerc 26 lap. Betul? Extra 10 lap. Memang dia ada wide kan, yang before bawah bridge tu kan. Tapi yelah, kita faham lah ada extra 10 lap kan. Tapi maknanya dia boleh execute team untuk team plan. Okay, kita buat 1 stop strategi, tapi kau kena pakai medium ni lama. Sebab nak half race lagi. Lepas tu baru kau pakai hard. Tapi kalau team tak boleh execute, driver tak boleh execute, kau tak, plan tu tak work. So no wonder dia dapat driver of the day kan. So aku just nak mention, maknanya Ferrari, bila F1 ni, bila kereta kau konsisten, maksudnya daripada segi package dia okay, konsisten, kereta dia okay, kau boleh main dengan strategi tau. Dengan strategi, meaning plan A, plan B, plan C, plan D, plan E tu boleh. Bila aero package ataupun kereta kau tak okay, kau letaklah plan apa pun tak jadi, semua tak dapat. Betul? Macam ni. Okay, science to stop, okay, cun. Dia finish race aku rasa berapa second depan Norris. Maksudnya bagus lah. Leclerc daripada bawah, kalau dia buat 2 stop, dia akan finish P6 aku setakat aku. P6, P7. So maknanya bila dia buat 1 stop, maknanya Ferrari dah work dah benda tu. Dia dah kira dah siap-siap. Tapi dengan syarat kau kena manage tayar ni. Kan? So maknanya driver execute, team plan, driver boleh execute. Maknanya 1 stop Ferrari boleh perform, 2 stop Ferrari boleh perform. Itu aku puji lah. So memang aku confident
dengan track suzuka sebenarnya panas Bet- 40 degree semalam. Betul Bukan lah. semalam, maknanya race Ah. So Ferrari boleh perform macam tu. So aku rasa dia pergi track lain pun dia tak ada masalah. Itulah. Tu dia kembali kepada yang kita bincang sebelum ni. Untuk F1 ni memang 70% kena jentera. Kalau kereta tu, jentera tu tak boleh nak go, kau buatlah strategi apa pun, kau pit macam mana pun, driver terbaik macam mana pun, kau susah nak come out dengan good result yang meyakinkan. Dia mesti kereta tu dulu. Jentera tu dulu yang paling penting. So memang betul improvement yang ketara daripada Red Bull. Lepas tu yang lain-lain lah. Lepas tu tadi macam kau sentuh pasal yang last orang kata masa dah hujung-hujung stint pertama Leclerc pakai medium kan. Kat situ kalau kau perasan maksudnya macam ni tau. Dengan dia buat one pit stop punya strategi, satu dia boleh kata yakin yang kemungkinan dia dapat secure P4 tu. Dan masa yang kau cakap masa dia dekat bawah jambatan yang dia off track tu, sebenarnya kalau ketika itu aku rasa plan Ferrari, aku cakap tak apa kau boleh dapat P4, tapi aku nak kau defense. Waktu tu kan Checo kat belakang dia. Aku rasa dia cuba drag lama sikit untuk siapa namanya Checo kat situ. Maybe kita tahu. So maybe kat situ dia expecting kau cuba supaya kita try to Carlos dapat P2, maybe lah. Kan maybe kita tak pasal, tapi kat situ kan dia sebenarnya kita nampak dia defend. Dia memang defend tau sebenarnya. Padahal kalau kau kan dengan tayar kau memang kau tak boleh nak defend pun, Tak tapi boleh defend lah. tak boleh defend lah. Memang Checo ngap sekejap dia dapat kejar kan. Tapi kat situ kita nampak lah Leclerc cuba defense untuk best constructor punya result. Maybe dia tak dapat P3, tapi sekurang-kurangnya Carlos dapat P2 kan. So best result. Kau dia secure P4 dalam masa sama, kau tak kena ngap dengan McLaren. So macam strategi ni bagus lah sebenarnya kan. So bukan fumble, strategi yang kata dua arah. Kau try to untuk block Checo, dalam masa sama kau tak kena ngap dengan Lando. So macam tu bagus lah. Apa lagi kau nak kan. Strategi Komentator semua duk puji macam benda ni jarang berlaku. Kalau dulu je is a clown lah. Penat kita cakap badut kan. Tapi kali ni macam aku rasa macam bagus betul kau main strategi kan. Okay. Tapi itulah Ferrari. Aku berharapkan, walaupun aku bukan fans Ferrari, tapi aku nak ada someone yang boleh fight dengan siapa nama dengan Max Verstappen ataupun Red Bull keseluruhan. Sebab kalau tengokkan Sergio Perez distance masa dia menang ni 12 second. Lepas tu daripada Carlos Sainz ke Max ni 20 second dia punya lambat nak sampai. Jadi antara Sergio Perez dengan Carlos ni pun at least 8 second. So masih jauh sebenarnya. Masih jauh. Tapi itulah jauh tu pun sebab Carlos pun bila pit dia kan fight juga, potong. Dia 2 kali potong Hamilton, Russell, Alonso, Norris, Leclerc. So benda tu dah lost time kan. So aku rasa kalau straight forward, aku rasa tak sejauh tu. Tapi tak sejauh tu. Tapi race adalah benda insiden. Benda yang berlaku ni kecil-kecil ni, bila kita kumpul-kumpul dia akan memberi makan lah kau punya time tu kan. Dia bukan macam buat tutu je, tapi sikit-sikit kau hilang mungkin tak sampai 1 saat pun. Tapi bila dah kumpul dapatlah 8 second atau 20 second berbanding Max. Tapi itu berkenaan dengan Ferrari dengan McLaren, aku rasa both team very good. Bagus. Betul. Ferrari overall bagus. Untuk pujian terhadap Ferrari, a good strategy, perubahan yang baik untuk 2024. McLaren still pujian juga, still good. Kau boleh beat Mercedes, kau boleh beat Aston Martin. Just kau punya target untuk beat Ferrari tu, of course strategis memain peranan. Tinggal itu je aku rasa. Kau lain semua kau nampak dah cantik. Jangan ubah apa-apa dah. Kau plan, improve lagi kau punya character. Speed tu lah, nak kata rapat-rapat lah dengan Ferrari, tapi still Ferrari lebih banyak. Ferrari pun kadang-kadang ada certain time kau boleh beat dah hampir-hampir dengan Red Bull. Of course McLaren kena step up sikit. Just strategis tu, kadang-kadang strategi ni yang boleh menangkan kau tau. Kita tak tahu tau, strategi ni yang boleh menangkan kau. Kalau benda yang fight dekat-dekat ni, kalau close margin close margin ni kadang-kadang strategi yang memperanakan. Bukan race style, bukan pace sangat. Pace
of course penting nombor satu, tapi kadang-kadang bila pace yang rapat-rapat ni strategi yang main peranan dengan racecraft driver tu sendirilah. Okay, kita move on. Banyak bercakap panjang pada dua tim tersebut, Ferrari dengan McLaren, sebab aku rasa itu yang cerita sepanjang perlumbaan Japanese Grand Prix yang kita utamakan, iaitu Ferrari dengan McLaren. Okay, nanti kita sebut jugalah kepada kita punya race winner, Max Verstappen, yang bukan datang lah, maksudnya yang comeback daripada DNF disebabkan race yang lalu di Australian Grand Prix akibat masalah brake. So kita bagi shout out Max, of course tak buat kesalahan, dia race dengan tenang, di hadapan tak ada yang mengganggu. Aku rasa shout out lah. Okay lah Zul, ni berkenaan dengan Max Verstappen punya pole. Kalau kata silap aku, dia pecahkan rekod kan? Rekod siapa yang dia pecahkan, Zul? Aku rasa tak silap aku, dia bukan pecah, dia equal lah. Equal? Nombor satu equal Schumacher punya rekod. Dia 3 in a row. Pole and race win lah, P1 untuk Suzuka. Kan 22, 23, 24 kan. Verstappen 3 kali berturut-turut kan. So dia kurang Schumacher punya rekod. And lagi satu, aku rasa pole position pun, time qualifying pun dia equal dengan Alonso dengan Vettel. Yang itu aku tak sure. Aku rasa 3 ke 5. 3 berturut lah macam tu kan. So itu result yang terbaik untuk Max lah. Untuk Sergio Perez, aku rasa bagus juga, sebab kadang-kadang beberapa race yang kebelakang ni nampak Sergio Perez macam ketinggalan sikit ni. Somehow dia dapat pick up balik dia punya pace, dan dia dapatkan secure P2 lah. Aku tak ada nak macam nak bercerita sangat tentang Red Bull ni, sebab memang dia orang perfect lah. Aku kata kita ulang-ulang benda sama, kita cakap dia orang ni setakat ni race yang bagus, perfect, strategi yang baik, walaupun beberapa strategi yang dibuat oleh tim lain, tetapi dia orang still boleh defensekan secure 1-2 di Japanese Grand Prix 2024. Kalau Zul sini mungkin ada komen tentang Max ke, tentang Perez ke? Aku rasa Perez kot. Sergio Checo Perez qualifying dia 600, maknanya 0.06 P2 dia dia dapat belakang Max, so rapat tau. So dia lost, aku rasa dekat chicane je, sikit mobil terambil curb sikit ke apa kan, chicane last tu ke? Maybe sebab orang kata senang cerita dia perform qualifying pun dia perform. Selalunya Checo ni qualifying dia tak perform, race perform tapi ni dulu dia perform. Dia tak jauh pun mungkin dengan Max. Betul. So dia, aku rasa dia nak tunjuk aku season depan aku boleh lagi bawa Red Bull ni. Takkanlah bagi orang lain kan. Macam tu lah. Sebab aku ada dengar kat mana-mana juga yang dekat media yang kononnya katanya bagi dia lagi sebulan untuk umum apa dia punya next plan. Sebab sekarang ni betul. Aku ada baca. Sebab dia kata sekarang ni dia punya, bukan dia kata, kita tahu semua dia punya kontrak sampai tahun ni sahaja setakat ni. Tetapi kita belum dengar apa-apa information daripada Red Bull. Ya betul, kita tahu yang beberapa driver sedang menunggu seat Checo. Cuma Checo ni masih perform. Dia tak konsisten sangat, tetapi banyak result yang berbaik berbanding yang tak baik. Tapi last season memang ada goyang sikit lah. Tapi setakat untuk this season masih okay. Tapi kita tunggulah. Mungkin dia kata dalam sebulan lagi kemungkinan dia akan umumkan adakah kontrak dia disambung yearly basis lagi, maksudnya setiap tahun satu tahun sampai dia underperform, ataupun bakal digantikan dengan orang lain. Untuk ganti orang lain tu, yes, banyak rumours. Ada yang kata kemungkinan nak take over seat Checo Perez ni. Satu yang kita nampak, kononnya awal-awalnya Ricardo contohnya kan. Tapi Ricardo pula underperform kan. Ada juga yang kemungkinan tak lah. Lepas tu Ricardo pula kita tengok underperform, agak teruk sebenarnya dan kita dah nampak dah kata bayang-bayang Liam Lawson dia berada di kata di pit kan. Kemungkinan dia akan gantikan Ricardo.
Itu pun ada juga ura-ura. Aku rasa by summer break ni kalau tak perform, Betul. kena tendang tu je jadi balik. Aku rasa paling lewat pun lah. Paling lewat pun dia rasa tu sama break tu mesti dia dah ni. Liam Lawson dah masuk balik. Ricardo jadi kepada PR balik lah. PR balik lah untuk media. Cuma beberapa nama naik. Ada yang kata kemungkinan contohnya tahun depan lah kan, Carlos Sainz. Ada juga yang kata kemungkinan Tsunoda yang di-upgrade jadi driver pengganti Checo. Tapi apa-apa kita tak sure. Kita pun itu hanya rumours setakat ini. Tapi kita tengoklah nanti. Kalau Zul ni mungkin ada nama-nama yang Zul rasa lah. Kau rasa lah mungkin. Apa tadi? Tsunoda, apa ke Red Bull ke mana? Ke Red Bull. lah. Red Bull. Tak. Aku rasa Tsunoda ataupun Carlos Sainz lah. Rumorsnya lah. Itu yang paling kuat lah. Alonso maybe. Tak balik seorang. Orang tua tu tak boleh kau. Sebab kan aku rasa hari ni baru je baca Carlos Sainz dia rumus ke Aston Martin. Itulah. Tapi patutnya dia ke Aston Martin dia juga Stroll tu. Biar Sainz dengan Alonso, tu pairing tu sedap tu. Tapi setakat ni jujur aku cakap, aku boleh kata memang pegang kuat-kuat yang memang tak akan tukar Stroll tu je. Takkan tukar. Buatlah apa-apa pun. Kau tambahlah apa-apa pun, dia takkan tukar Stroll tu. So owner dia bapak dia kata memang dia nak buat anak dia juara sampailah macam mana pun. Macam tu. Tu yang macam payah sikit lah. So satu driver tu yang akan bertukar lah. Alonso ke siapa ke tu tak tahulah kan. Okay. Aku rasa Red Bull ada apa-apa yang lain tak Zul nak tambah? Tak ada Red Bull tak ada apa kot. Tak ada Tak ada. Okay. Kita pun dah cerita pasal McLaren, Ferrari, Red Bull. Mungkin Zul ada cadangan kita nak berbual sikit pasal apa Mercedes mungkin. Sebab aku rasa gini aku cerita pasal Mercedes sikit-sikit lah. Aku sebagai fan Mercedes agak kecewa lah. Sebab sekarang ni macam Mercedes apa je dia orang buat tak menjadi. Apa je dia orang buat tak menjadi. Sebab dia orang kata okay much better tapi tak ada improvement. Sebab ada orang kata kenapa tak pakai kereta tahun lepas. Kau kena faham. Dia orang sebenarnya mesti ada improvement. Cuma improvement tu tak sehebat tim lain. Dia kata alah dulu rapat-rapat dah dengan Red Bull. Yes, tapi kau ingat Red Bull tak ada upgrade. Red Bull pun ada upgrade. Red Bull tu semakin improve daripada tahun lepas. Kalau dia pakai kereta aku potong sikit je Red Bull. Kalau tengok pole position time max dekat Saudi dekat sini almost 1 second faster daripada last year pole. So kat situ je dah tahu dah yang diorang lagi laju. Adrian Newey buat kereta dia takkan bagi jadi slow Itu kena faham konsep kan. So kalau Red Bull dah boleh gain, boleh lagi fastest 1 second, tim lain nak kejar Red Bull kena fastest 2 second daripada last season. Betul. Kalau Red Bull 1 second, tim lain 0.5 half second. Macam mana nak kejar? Sampai kiamat pun tak nak kejar. Itu dia punya sebab matematik simple matematik sebab kita minta maaf lah sebab kita tengok ada beberapa fans Malaysia ni lah. Sebab banyak fans Malaysia ni saya tak kata semua, banyak peminat Mercedes ni yang mula rasa dah mula kita orang kata zaman kejatuhan Mercedes lah. Dan komen-komen tersebut nampak macam dia masih belum faham lah kan. Aku tak cakap aku betul semua, tetapi kita kena faham daripada beberapa sudut lah. Jadi kalau dia masih pakai kereta yang sama tahun lepas, jadi memang akan masih makin tertinggal sama saja. Sebenarnya Mercedes still ada improve. Semua pasukan ada improve. Tak ada satu pasukan pun tak improve. Cuma siapa yang lebih improve banyak berbanding tim-tim lain. Maksudnya Red Bull dah memang dia meninggalkan tim lain. Jadi dia sedikit sahaja perubahan pada mereka pasti akan memberi efek pada tim-tim bawah. Tim bawah nak gain lagi banyak. Dia kena dapatkan result yang lagi banyak. Setidak-tidaknya dia tak kalah dengan tim lain kan. Macam tu. Kau nak kejar orang depan tapi kau tak dapat improve banyak, kau kalah dengan tim lain, memang tak bagus lah. Jadi Mercedes masih ada improvement. Cuma dia punya improvementnya tu tak signifikan. Okay. Dia margin dia sikit sangat. Maybe dia fastest
2 tenths. Betul. Ferrari 8 tenths. Ha. Red Bull 1 second. Ha. So macam mana nak beat? Betul. Macam tu lah. Itu pun betul. Lepas tu ada juga yang kata kenapa macam tak logik lah, macam mana pengguna, orang kata customer engine seperti McLaren dan Aston Martin nampak lebih unggul berbanding Mercedes. Kau kena faham sebab diorang semua pakai engine yang sama. Memang tak ada perubahan pada engine, tetapi setup dan aerodinamik yang memberi kata perbezaan untuk kata generasi sekarang ni. Bermula 2022, generasi kata bermulanya rombakan pada kata apa dia panggil dia punya technicality kata technicality dalam pembuatan aerodinamik. Dia ada dia punya orang kata kriteria yang perlu dipenuhi. Ada yang kau tak boleh lebih ni, ada yang kau tak boleh lebih ni. Contohnya kau punya wing tak boleh lebih tebal daripada ni, ataupun kau punya wing tak boleh nipis daripada ni, atau lingkungan dan sebagainya lah. Jadi untuk generasi sekarang adalah generasi di mana aerodinamik buat rombakan. Jadi tim-tim ni senang membuat kata pembangunan dalam bentuk aerodinamik. Jadi engine sama. Kata dia ada tak silap aku 3 sama engine, gearbox dengan suspension. Itu yang Aston Martin dengan McLaren kena pakai. So maknanya diorang kena design kereta diorang around 3 komponen yang diorang ambil daripada Mercedes ni. Betul. So yang membezakan diorang punya performance aerodinamik lah. Kalau kata nak nampak sekarang, memanglah customer team lagi ni. So maknanya aerodinamik Mercedes tak menjadi. Tak menjadi. Itu je. Tak menjadi. Jadi kat situ kita kena tengok lah. Jadi aku as fans mestilah aku pun turut sedih, tetapi kita kena tengok daripada big picture lah. Bukanlah aku nak menyedapkan hati, tetapi kurang logik bila kita kata kenapa tak pakai kereta tahun lepas, ataupun tak boleh, benda tu tak masuk akal. Benda tu memang tak masuk akal. Ataupun tak logik lah kenapa customer team boleh lagi power daripada owner team kan. Sebab itulah, sebab diorang akan pakai sama. Kau bukan boleh sabotage, okay kau pakai aku punya lain, kita sabotage kan, pakai team lain punya engine lain. Kau akan pakai sama sebab dia as manufacturer, dia pengeluar engine. Sekarang ni pengeluar engine tu adalah Ferrari, lepas tu Mercedes, Honda, lepas tu Alpine. Renault lah, engine Renault lah. So ada 4 manufacturer. So yang 4 ni akan sama, dia tak akan berubah. Hanya tim saja memilih dia nak pakai engine apa. Itu terpulang pada mereka lah nak pilih mana. Tapi nanti bila 2026 ada pula perubahan engine baru. Mungkin waktu ni dia tak ada rombakan dah aerodinamik. Bila aerodinamik ni akan berubah sikit-sikit. Tetapi pengeluar ni battle of the pengeluar pula, manufacture engine pula kan. Adakah diorang nak stay pada engine yang sama? Contohnya Red Bull dah kata dia akan pakai Ford powertrain kan. Maksudnya Ford punya engine, so dia tak bersama Honda lagi. Yang paling baru kita dengar, sebenarnya bukan baru pun, dah lama pun, cuma hype balik, iaitu Aston Martin akan pakai Honda kan. Mercedes akan stay Mercedes, which is Honda yang sekarang dengan Red Bull lah. Betul. Dia akan bertukar kepada Aston Martin. Aston Red Bull tadi pakai apa? Kereta api? Bukan kereta api Bukan. Dia pakai kapal terbang. Dia pakai engine Ford Ford, betul. US punya kan, Ford kan. Lepas tu Ferrari akan stay pada Ferrari. Aku rasa Alpine pun stay pada Renault. Tapi tim-tim lain tu dia nak pilih mana, itu terpulang pada mereka. Ada yang kata McLaren dah tak nak dengan Mercedes. Ada yang kata aku tak tahu, tapi ada yang kata. Aku ada terbaca-baca. Aku rasa McLaren dah sign ni kontrak. Okay. Sebab aku terbaca yang lama punya. Tapi hari tu aku dah dengar McLaren dia kata dia dah tak yakin dengan Mercedes. Hari tu aku ada terbaca lah. Tapi kalau dia dah sign, mula itu memang tak yakin. Tiba-tiba end up sign sampai berapa tahun, long term ke so kat situ lah. Dan ada banyak sekarang manufacture engine akan jadi banyak lah. Ada masuk Honda balik, ada Ford, Audi tak tahu macam mana. Adakah dia akan bawa, Audi akan manufacture kan, manufacture engine so akan ada banyak kat situ. Akan tengok battle of the engine, siapa pula akan membawa engine yang terbaik. Jadi berbeza lagi. Sebab tu kita akan tahu generasi mana sekarang ni kita. Sekarang ni generasi aerodinamik adalah raja aerodinamik. Of course, siapa aerodinamik paling power, ada kan tu. Kenapa
satulah yang Mercedes orang suka pakai sebab dia reliable. Tapi maybe raw speed tu belum tentu lagi lah. Itu yang pastilah. Itu antara yang aku boleh bincang sikit pasal Mercedes. Kalau Zul sikit, mungkin Mercedes dalam bentuk race, aku dah melalut ke mana-mana, tapi mungkin daripada race aku, sebab aku tak tahu nak cakap apa. Sebab Okay. cuma paling Lewis kata dia ada masalah sedikit pada kereta dia, jadi dia membenarkan Russell, aku baru terbaca, dia membenarkan Russell untuk melepasi dia lah, memintas dia, sebab dia rasa pace dia tak bagus dan Russell punya pace lagi bagus. Tapi aku rasa a great move. Of course aku rasa engineer pun akan suruh benda yang sama untuk swap place, sebab untuk season-season mendatang Russell akan main driver, Lewis akan pergi ke tim lain. Jadi kau benarkan lah, dah tentu pace kau tak bagus, pace orang lain lagi bagus, kau benarkanlah teammate kau, dan kau bukan main driver lagi. Itu yang aku rasa lah. Kalau Zul sikit. Okay, untuk kalau team order tu, benda tu Patutlah pun. malas nak cerita panjang lah. Benda tu aku rasa boleh semua orang boleh fikir. So siapa yang fastest boleh bagi kepada kawan yang lagi laju, kan? Betul. Sebab untuk in terms of points constructor penting. Especially Mercedes tengah fight kalau as for now dengan Aston Martin. Tapi crucial 1 point ni kita tak tahu. At the end of the season, maybe 1 point yang Russell dapat atas Piastri ni maybe Mercedes boleh finish above daripada McLaren, kan? So benda-benda macam tu yang penting. Pasal aku rasa Hamilton nampak macam kalau kita duduk melawak, kan, Hamilton dah tak ada hati dengan ni apa semua. Tapi itu kita punya joke lah, kan, joke side joke. Kalau time watch along, kan, benda tu normal lah. Cuma aku rasa kalau in term of F1 driver ni, aku rasa walaupun aku tak adalah fan Hamilton ni, tapi aku rasa at least dia mesti nak show something ataupun tinggalkan satu benda yang bukan tengah cantik, mana yang terbaik. Betul, kan? Takkan tinggalkan benda yang buruk, kan? Takkan tinggalkan tim dengan benda yang buruk. Orang akan cakap, especially aku akan cakap, alah, kau belah daripada sini, kau tinggal macam tu. Betul lah. Kan? Contoh, kan? Faham tak? Kan? Betul. Contoh macam, Schumacher tinggal Mercedes itu, Hamilton ambil, terus dapat sedap. Kan? 3 season Mercedes struggle. 2010, 11, 12 struggle. 2013 Hamilton masuk, kereta dah laju. Cuma diorang tak ada long run pace. Diorang tak ada. That time Vettel and Red Bull ada long run punya pace. Diorang dapat banyak pole position 2013. Tapi start 2014 Mercedes dah resolve benda tu. And then nampaklah 3 tahun work Ross Brown dengan Schumacher pay off, kan. Maknanya sepatutnya tu ini bagi aku perspektif as a fan yang aku dah follow. Memang aku fan Ferrari, tapi aku follow Mercedes ni daripada mula-mula diorang buat tertubuhnya 2010 tu. Lepas tu pairing Rosberg dengan Schumacher, aku minat pairing tu. Cuma aku tak minat team sebab aku dah fan Ferrari, kan. Cuma bila Schumacher dengan Ross Brown masuk, aku cakap aku kena follow team ni. Kena follow ni. Boleh tak Ross Brown ni buat something dengan Schumacher macam dia buat kat Ferrari. So mula-mula 3 season tak nampak hasil dia. Tapi masa dah tahun keempat, dan sepatutnya kalau tu aku banyak kat ni, bagi pendapat aku, sepatutnya bagi aku kalau nak nilai Toto ni, maybe dia tak sebagus Ross Brown, tapi at least season keempat new regulation, which is next season, Mercedes dah better. Betul. Bukan tercari-cari macam season ni. Every season slow start, kan. So macam McLaren kita bincang tadi, at least dia start, at least aku kena betulkan strategi aku. Ferrari, at least aku kena betulkan long run pace aku, tayar deck aku je. Contoh Mercedes, at least aku hilang proposing ni, aku laju. Tapi masalahnya hilang proposing, aku ada masalah lain. Macam sekarang ni kita tak tahu apa masalah Mercedes ni, faham tak? Macam bila orang tak ada identiti lagi lah. Kereta aku ni masalah apa sebenarnya? Pergi track ni ada masalah ni. Okay, kita resolve. Pergi track lain, masalah lain pula. So macam mana nak improve, kan? So maksud aku tadi, maybe Hamilton tak selesa ke, ada masalah dia dengan driving style ataupun setup ke, aku tak sure. Tapi nampak rasa lagi boleh carry walaupun diorang ada problem tayar deck, kan. Tayar deck diorang tinggi macam Ferrari punya. Diorang ada masalah Ferrari last season lah. Bukan tayar deck dia, strategi pun sama.
Kan so banyak benda kena tengok. Aku pun tak sure, maybe aku rasa internal lah, internal maybe daripada strategis ke ataupun technical punya team. Diorang tengah memang fasa orang kata turun bukit lah. Graf tu memang turun sangat-sangat daripada um, aku rasa kalau fan-fan Mercedes yang start follow diorang tengah Naik kan. naik, bila-bila jatuh macam ni, itulah timbul isu macam kau cakap tadi tu. Kan kalau diorang start follow daripada Mercedes, daripada zero, aku rasa isu penyelesaian tu takkan timbul. Betul. Diorang akan faham benda tu. Betul. Cuma benda ni menjadi kelakar lah sebenarnya, ada certain fan macam tu kan. Cuma lepas ni China ni aku tak sure. Aku rasa China ni Red Bull kau ni raw pace sebab dia straight panjang weh, panjang itu aku gitu. rasa 1.2 kilometer aku rasa. Itu kalau siapa raw Itu pace aku memang rasa- tinggal semua tu pasukan tu. Aku rasa itu Mercedes buka DRS pun dia tak dapat kejar Red Bull yang tak pakai DRS. Tapi Itu aku punya prediction lah. Cuma kita tak tahu sebab kat sana ada sprint tau. China ada sprint. So diorang dah 4 tahun absent dengan asfalt ataupun surface track tu, kan benda tu kena study dengan one practice tak cukup tau sebenarnya. Faham nak study benda tu. So kat sini kita aku rasa payah. team yang mungkin tak struggle Red Bull. Sebab benda-benda macam ni Red Bull biasa okey je, tak ada masalah pun. Tapi team lain maybe Ferrari pun ada masalah. Sebab McLaren China ni dia punya first sector boleh tahan liang liuk tu. Liang liuk Betul, dia berbukit tau. Dia macam Betul. macam almost macam Japan tau. Dia macam turun gitu, naik sikit. Lepas tu dekat sektor 2 ke sektor 3 yang ada long straight panjang. Jadi kat situ dia main peranan lah. Long straight panjang tu pun memang panjang gila. Aku rasa tim-tim yang ada raw pace yang tinggi, top speed yang tinggi, aku rasa Haas ada top speed yang tinggi. Dia akan macam gempak sikit lah. Itu aku rasa dia akan gempak sikit. Sector 3 tu. Tu ke sector 3 yang panjang tu. Sector 3 tu maybe Haas punya ataupun Red Bull lah kot. Kan. So tim-tim yang nak main slow corner ni akan sedih sikit. Aku rasa Mercedes akan continue kot struggle dekat situ kot. Sorry to say, tapi itu kenyataan lah, kena admit. Dia akan struggle lah. So aku rasa secara general lah, Mercedes ni dia orang kena improve raw speed dulu. Bila kau punya raw speed dah okay, kau boleh settlekan yang lain lah. Of course lah, untuk raw speed ni bukan hanya speed lah, dia punya kesedapan driver tu bawa dan sebagainya. Tapi bila kau dapatkan raw speed tu, baru kau improve yang lain-lain lebih mudah. Tapi raw speed tu kau tak dapat lagi. Dia tak dapat raw speed yang bagus lah. Aku nak touch dekat masa watch along tu, aku rasa aku dengan AJ aku cakap. Aku cakap bila red flag kan, sebab almost team start dengan soft dengan medium. Tapi bila red flag tu, Mercedes come out dengan dia terus tukar hard walaupun baru one lap je pakai medium tu. Medium tu dia pakai last stint tu. One lap tadi tu and dia simpan, dia pakai the last stint. So benda tu nampak okey tau sebenarnya. Nampak aku cakap ini diorang kan buat one stop ni. Sebab dia dah tukar hard. So lepas ni dia masuk hard sebab dia ada dua hard. Dia Mercedes dengan McLaren ada dua hard, satu medium. Betul. Dia terbalik dengan Ferrari dengan Red Bull. Ferrari dengan Red Bull sama, ada dua medium, satu hard. So ikutlah sebenarnya masa tu ini best ni. Kita nak tahu dua hard menang ke dua medium menang. Kan faham? Tapi end up dua medium yang menang lah. yang ni kan cuma mula cakap ni kalau one stop ni, kalau hard ni boleh pakai golong lama, lepas tu stop lagi untung ni, sebab yang pakai medium boleh, yang tak, maksudnya hard kan, maksudnya hard kan. Hard medium one lap je hard. So ini silap Red Bull terkena ni. Macam tu lah kan. Red Bull Ferrari terkena ni sebab tak tukar ni kan. Tapi itulah tak dapat diorang lap ke 30, lap semua 50 lebih Aku rasa balance lagi belas lap pun diorang masuk tukar medium balik. Aku rasa maybe hard diorang pun tak perform. Maybe deck mana tak ada grip lah. Mana at the end of tu dah tak ada grip, mana diorang tak boleh carry sampai 53 laps tu. So itu aku cakap, dia bila ada masalah tayar degradasi yang teruk kan, benda ni memang jadi lawak sebenarnya untuk Ferrari tau. Beberapa tahun lah. Cakap alamak, Mr. Saturday Mr. Saturday kan. Asal qualifying pole. Tapi race habis. Tiba-tiba
race, alamak, dah 10 lap dah semput. So season ni Mercedes dah semput. Diorang pakai hard pun boleh Semput. semput juga. Weh, kalau kau ingat masa tu apa Lewis Hamilton, please change this. Maksudnya dia kata strategi dia dah tak boleh pakai, aku tak boleh terima dah. Sebenarnya Sampai tahap macam tu tau. Sebenarnya strategi ni tak tahu, aku borak dengan AJ masa tu, aku cakap strategi ni aku rasa macam okey tau, cuma kereta diorang tak dapat. Mungkin struggle lah kan. Yes, Lagi maybe struggle, kita tak tahu. Dan aku rasa ada juga beberapa orang kata misjudgement, sebab beberapa tahun yang lalu banyak orang kata bukan banyak apa, tapi track dekat Jepun ni sejuk. Faham tak? Track ni sejuk betul. Dengan hujan. Jadi bila kau datang kali ni dengan panas terik yang panas, maybe berubah lah. Jadi kalau kau itu satu tajuk. Kalau ada expectation kan. Praktis kan hujan juga. So nampak data diorang tak dapat data track panas. So itulah orang kata misjudge lah, macam boleh ke ni boleh kalau ikutkan hard ni boleh pergi ni 30 lap ni contoh macam tu, tiba-tiba 20 lap pun dah barai. Sebab kemungkinan dia orang letak setup downforce yang lebih tinggi, sebab dia orang aspek akan hujan kan. Kalau tak hujan pun renyai-renyai dengan cool condition, memang kau kena downforce kena tinggi sikit supaya kau punya grip lebih baik. Itu yang diharapkan. Tapi bila panas, bila kau downforce kau tinggi, degradation tayar kau memang habis lah. Tu kan aku rasa lah. Sebab kita maybe logik je. Itulah. Okay, itu berkenaan Mercedes. Penat lah kita mengutuk Mercedes. Selalunya kutuk Ferrari, kali ni kita kutuk Mercedes. Tahun ni aku rasa dah 2-3 tahun ni Mercedes akan jadi mangsa macam Ferrari lah. Okay, tapi itu saja daripada Mercedes. Aku rasa untuk pasukan-pasukan lain tak dapat bersinar sangat. Mungkin aku nak sentuh sikit Yuki Tsunoda lah. Yes, kita Yuki lah home hero lah. Home hero dapat point, dia nombor 10, dapat 1 point. Yuki Tsunoda dia, aku rasa dia memang perform well dekat qualifying nombor berapa qualifying dia 10 juga. 10 juga kan. 10 juga dengan dia dapat secure 10 juga masa race. Aku rasa shout out untuk Yuki lah. Yuki ni aku antara driver yang aku tengok ni aku macam beri perhatian lah. Aku rasa macam dia, sebab aku still pegang yang macam engkau kecil, kau mesti dapat kelebihan berbanding driver kau yang lebih tinggi, macam George Russell. Faham tak? Of course ada perbezaan kilos berat badan, sebab kan orang kecil itu kau ada beza 10 kilo, mana kita tahu kan ada 10 kilo perbezaan. Of course kau akan dengan kelebihan kau kecil, mesti sepatutnya kau dapat lebih kelebihan in terms of pace. Mungkin kalau kau dapat kereta yang bagus, mesti kau bagus kan. Dan aku nampak dia ada peningkatan lah. Yuki daripada tahun ke tahun tu, Yuki tu nampak peningkatan sikit-sikit. At least dia sekarang dah main dengan sedikit-sikit, dia main sentuh-sentuh mid table. So aku rasa Yuki ni kalau diberi perhatian, atau maybe satu hari dia dapat pegang Red Bull punya car, maybe dia akan, aku tak boleh kata 100% dia akan bagus, tapi aku rasa maybe dia akan boleh result yang lebih baik lah. Nak cakap dia jadi world champion tu aku belum boleh kata lah, tapi at maybe least dia jadi wingman, good wingman ke, dapat podium at least sekali-sekali. Mungkin kalau dia waktu tu dia cukup bagus, mungkin dapat 1-2 pole maybe kan, tapi at least dia dapat pegang orang kata front runner ni, macam okay, lebih baik lah. Tu aku kata shout out pada Yuki lah, mengharumkan nama team. Kau dapat kau nama negara kan, kau dapat point, memang bagus lah. Kalau Zul mungkin ada tambah sikit untuk Yuki ni. Aku Yuki ni mula-mula tu tak ada apa sangat, aku macam impress dengan dia puji team dia. Ingat tak time pit stop yang dia jam 2 kereta. Yes. Itu sedap tu. Dia masuk keluar 2. Kau overtake dalam pit stop, bapak gempak ke? 2 kereta. Dia keluar je pit exit tu, dia terus cakap thank you guys, thank you guys, group job apa semua. Yelah, bukan senang nak potong 2 kereta dalam tu tau. Maknanya team, aku rasa sebenarnya gap dia tak, team lain tu bukanlah slow stop, tapi maknanya maybe dia 2.2, maybe yang lain tu 2.8. So kan significant, bila 1 second pun kau boleh jump kereta tu kan. Tapi yang itu time kita puas hati lah tengok. Wih, gila.
Orang nak overtake on track, dia overtake in pit stop. Maksudnya banyak orang kata pit stop. Pit stop ni lah yang memberikan pentingnya pit stop. Bukan setakat gila, bukan setakat strategi undercut, overcut. Ada setengah-setengah orang overtake inside the pit stop. Kau boleh overtake sebab semua orang masuk. Semua masuk kan. Kau duduk belakang, pak tiba kau keluar dulu. Dan tu dia overtake apa? Siapa? Stroll lah. Aku tak ingat. Aku tak ingat, tapi ada dua orang. Dia ada 4 kereta dalam. Kan keluar tu traffic jam. Keluar tu traffic jam. Kita cakap nak balik kampung ni. Dia ada 4 kereta masuk. Dia nombor 3. Tapi dia overtake pun tak ada 3. Yang nombor 4 tu tak lambat lah kan. Jadi terus keluar dia first, bapak kata. Thank you guys. Aku cakap, oi. Dah lah, kau tahu kan Yuki dengan mulut dia yang bahasa kasar kan. Tapi tiba-tiba jadi polite macam tu kan. Tapi sebenarnya dalam hujung-hujung season lepas, dia mulut dia dah tak mencarut macam dulu-dulu. Kau perasan tak? Macam dulu lagi barai tu. Barai tu. Kau tengok mulut dia, kalau asal nama je keluar perkataan-perkataan yang tak sepatut je lah, bahasa-bahasa kasar. Tapi aku tengok this season ataupun F1 tapis ke tak tahulah, tapi nampak mungkin Yuki tu dah semakin matang, dia punya baran tu dah semakin hilang, sebab memang driver yang baru masuk eager gila-gila memang dia baran kan. Tapi kita nampak dia lebih macam aku dah matured sikit lah. Dia ada dah tone down sikit. Dia dah tone down sikit, nampak matured, dan nampak dia lebih matang dalam berkata-kata, mungkin dengan engineer dia. Tapi memang aku shout out pada dia dengan team lah, sebab dia mampu buat dia dapat P10. Bagus lah kan, sebab aku rasa dia dah 7 point dah. Dia aku tengok driver standing 7 point dah. Yuki Tsunoda dia nombor 11 7 point dah. 7 point dia seorang je tak jelah nak bagi tahu. Ricardo tak dapat point lagi. Sedih. Okey lah. Atas dia Lance Stroll 9, Hamilton 10. Kau malu Hamilton. Kalau dia overtake Hamilton ni, bapak menangis lah. Betul juga Beza 3 point tu. Tapi yalah, nak buat macam mana. Okey lah Zul, aku rasa yang tim-tim lain tu bukanlah kita tak nak sebut, tapi aku rasa kalau kita sebut pun panjang cerita dia, tapi cuma tak ada signifikan cerita untuk diceritakan. Tapi yang lain tu ada yang bagusnya, ada kurangnya. Contohnya Bottas perform baik kan. Betul. Bottas perform baik. Guanju pula selama ni aku puji-puji macam agak struggle sikit kat Jepun. Haas pun gempak. Aku rasa Haas pun gempak untuk Japan ni. Nampak meyakinkan lah. Orang 11-12 kan. Dapat point sikit lagi kan. 11-12 tetapi dia orang punya qualifying kau tengok takut tengok kan. Gayat tengok. Aku rasa kat China track laju, aku tak sabar nak tunggu diorang kat Monza. Aku rasa diorang kat Monza comfort train kan. Dia straight chicken. Itu sakit. Memang tak dapat potong. Comfort tak dapat potong. Sebab Monza tu banyak straight kan. Dia straight yang berhenti dia chicken. Betul straight chicken lah. Dia macam tu. Dia by the time nak pick up dia jauh. Itu aku rasa Haas boleh collect point banyak kat situ tu. Okay, kita pun dah di penghujung podcast. Mungkin kepada semua yang menonton podcast ni, boleh memberikan komen apa yang korang setuju dengan kami, apa yang korang tak setuju dengan kami, ataupun korang ada idea-idea lain, ataupun ada pemikiran lain, ataupun korang nak bercerita tentang tim-tim lain. Saya dan Zul akan baca korang punya komen. No problem, komen saja di ruangan section komen. Sebelum saya akhiri podcast ni, saya nak mengucapkan lebih awal untuk kepada semua umat Muslim di Malaysia ataupun di mana saja anda berada, untuk selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Sambutlah Hari Raya dengan meriah bersama sanak saudara. Berhati-hati di jalan raya. Jangan nakal-nakal. Lain macam Kalau Zul sikit, mungkin ada ucapan sikit kepada semua penonton kita. Okay. Tiba-tiba kan kita dah habis puasa kejap kan, sebulan kan. Betul. So maybe esok last puasa, ataupun kalau lambat sikit lagi 2 hari puasa. So selamat raya juga kepada geng-geng Borak F1 ataupun yang viewer. And then macam Taja ada mention tadi, keep support kita dengan komen, bagi cadangan whatever, ataupun anything yang boleh kita improve. Betul. Kan, macam as a fans kita orang ni bukannya pakar dalam bidang ni, cuma kita basic knowledge yang kita tahu, kita sharing session lah sebenarnya. Betul. So itu saja daripada saya. Okeylah, dengan itu saya ucapkan Assalamualaikum, bye bye.